أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan atau mengambil riba dengan berlipat-lipat ganda. Dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah supaya kamu berjaya. Dan peliharalah diri kamu daripada api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir. Dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya supaya kamu diberi rahmat. Setelah dia sebut dalam ayat yang lalu berkenaan dengan perang Badar, menghibur orang Islam yang tewas dalam perang Uhud, memulihkan semangat mereka, seterusnya Allah Ta'ala mengingatkan dalam hidup bermasyarakat mesti bersimpati dan berlaku adil, khususnya dalam mencari rezeki. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu memakan riba ganda berganda. Bertakwa kepada Allah supaya kamu mendapat kemenangan. Allah Ta'ala melarang amalan riba, iaitulah mengambil kesempatan daripada orang susah melalui riba. Para ulama membahagikan riba pada dua bagi: riba nasa, riba al-fadl. Riba nasa ialah beri pinjam kemudian ditangguhkan, disuruh bayar lebih mengikut masa yang ditangguhkan. Berhutang dalam masa sebulan, masa setahun, berapa peratus kena tambah. Kalau tak boleh bayar, tambah lagi pula, ganda berganda. Memang orang berhutang ni orang susah. Ambil hutang, tak mampu nak bayar, ada riba pula, kena tambah, nak bayar balik. Lepas tu pinjam balik, tambah pula. Macam gali lubang kau dalam semua. Itu riba an-nasab. Iaitulah memberi pinjaman, bayar, dia tetapkan masa, dia tetapkan qadar lebih peratus. Dia nama faedah pula, padahal tak ada faedah. Disebut faedah, tak ada faedah. Allah Ta'ala anggap ini dosa besar. Dua riba al-fadl, iaitulah benda dengan benda. Beras dengan beras, pinjam beras, bayar dengan beras pula. Tak tahu kurang lebih. Gandu dengan gandu, emas dengan emas, bayar dengan emas. Ini riba al-fadl. Riba al-fadl. Kalau beli emas dengan perak, benda lain. Gandu dengan beras, itu lain. Pinjam beras, bayar dengan gandu, itu lain. Ini sama. Riba al-fadl juga haram. Riba termasuk dalam dosa besar. Digambarkan malam Isra' dan Mi'raj. Pada Nabi SAW, orang yang berenang dalam darah manusia, dicampak batu dalam mulut dia, berenang dalam darah, campak batu dalam mulut dia, campak batu mulut dia. Nabi tanya, apa ni? Itulah orang makan riba. Berenang dalam darah manusia. Ini kezaliman dalam masalah ekonomi, kehidupan manusia. Kerana orang yang berhutang ni orang susah. Dengan sebab itu Islam menyuruh al-qardul hasan, pinjaman untuk berbuat kebajikan, tolong bantu dia. Ataupun bantu dia, kita dapat untung sama, beri modal ke dia. Kalau untung, kita bagi untung. Kalau rugi, sama-sama tanggung rugi. Ini dibenarkan oleh Islam. Cara mudharabah diizinkan oleh syarak. Dan memang cara mudharabah ni menggalakkan ekonomi. Jadi untung banyak, maka orang yang beri pinjam dapat keuntungan banyak daripada usaha orang yang
tak ada duit dengan pinjam duit dia. Ini menggalakkan lagi. Tapi tak mahu ikut Islam. Nak ikut cara barat, ikut cara Yahudi. Yang suka riba ni ialah orang Yahudi. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah supaya kamu dapat kemenangan dunia dan akhirat. Ada pula bercakap, kalau dak riba dak ada niaga. Seolah tahu dak riba ni tak ada rezeki. Ini nak lawan Tuhan pula dah. Nak lawan Allah Taala. Allah Taala kata wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Dan takutlah kamu akan api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Antaranya menghalalkan yang haram. Yang haram kata halal, dak apa halal. Terang-terang Allah Ta'ala kata riba ni haram, arak tu haram, judi tu haram, dihalalkan. Kerana terpaksa apa? Banyak lagi cara-cara lain boleh buat. Terpaksa menghalalkan yang haram. Menghalalkan yang haram ni jadi kufur. Kecuali kerana dia jahil, dosa besar lah. Wa ati'ullaha war rasul la'allakum turhamun. Dan taatlah kamu akan Allah dan Rasul supaya kamu mendapat rahmat. Taat pada Allah Rasul supaya kamu dapat rahmat. Sekarang ni Turki cuba nak hapuskan riba dengan menurunkan qada faedah sikit demi sedikit. Sikit demi sedikit. Masalahnya seluruh negara dunia serang ekonomi Turki. Orang nak ikut Islam dia serang. Tak ada negara yang mati dengan Turki. Sikit yang mati, sikit yang seperti Turki. Nak lawan riba. Siapa nak lawan riba? Dunia kepung. Eropah, Bank Dunia dan lain-lain lagi. Nak paksa orang Islam makan riba. Ini kita kena sedar. Sekiranya orang Islam bersatu di seluruh dunia ni. Orang Islam 1.3 bilion. Mungkin 4-5-6 bilion. Ribu-ribu juta jumlah orang dalam seluruh dunia. Hasil-hasil bumi yang kaya raya duduk di negeri Islam. Tetapi tak dimakmurkan dengan cara yang baik. Tak diurus dengan cara yang baik. Kalau orang Islam tukar sama-sama dia je. Ambil pengalaman sama-sama dia, bekerja sama-sama dia je. Orang Islam kuat hebat. Tetapi duduk belaga sama sendiri, perang sama sendiri, kelahi sama sendiri, balah sama sendiri. Balah, kelahi sama sendiri dalam masalah farq, masalah cabang, bukan masalah asas hukum Islam. Masalah khilaf yang berlaku sejak zaman dulu, kelahi. Sehingga kelahi berharap pada orang kafir. Termasuklah dalam kehidupan kita, pinjam daripada negara dunia, daripada bank dunia, tak ambuh dengan usaha kita sendiri. Pinjam dengan bank dunia. Negara pinjam dengan bank dunia. Hak negara pinjam pula dengan pihak yang bukan Islam pula. Melalui riba. Maka dikongkong oleh riba. Riba ni jadi penyakit yang sangat berat. Dengan sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran dengan ayat yang tegas dan ayat yang keras. Supaya orang Islam meninggalkan riba. Riba adalah dosa besar. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Maksudnya, dan bersegeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan dari Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi dan disediakan bagi orang-orang yang bertakwa.
Iaitu orang-orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah, dan orang-orang yang menahan kemarahannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang. Dan ingatlah Allah mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik. Dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganiayai diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah, lalu memohon ampun akan dosa mereka. Dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa melainkan Allah. Dan mereka yang juga telah tidak meneruskan perbuatan yang keji yang mereka telah lakukan itu, sedangkan mereka mengetahui akan salahnya dan akibatnya. Orang-orang yang demikian sifatnya, balasannya ialah keampunan dari Tuhan mereka dan syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka pula kekal di dalamnya. Dan yang demikian itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Ayat ini hadiah yang sangat berharga diberi Allah kepada orang-orang yang beriman, menjanjikan keampunan dan syurga. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu, berlomba-lombalah kamu ke arah keampunan daripada Tuhan kamu, dan syurga yang lebarnya segala langit dan bumi disediakan untuk orang yang bertakwa. Disebut lebarnya langit dan bumi. Kalau lebar langit bumi, panjang tak tahulah. Panjang lebih pada lebar lagi. Menunjukkan betapa luasnya surga itu. Kurnia Allah Ta'ala pada mereka yang beriman. Sehingga lebarnya langit dan bumi disebut lebarnya. Arduha makna lebarnya. Asal arduha ni lebar. Tul makna panjang. Kalau lebar antara langit dan bumi, panjang tak tahulah. Itu. Kemudian maghfirah, keampunan daripada Tuhan kamu. Keampunannya luas juga. Disebutlah hadiah-hadiah yang banyak. Allah Ta'ala memberi peluang untuk bertaubat pada mereka yang beriman, yang bertaubat. Daripada mula dia balik sehingga nyawa sampai ke halqam. Bila nyawa sampai ke halqam, pintu taubat tutup. Sepanjang masa sehingga matahari naik dari arah barat. Matahari naik timur lagi. Bila berlaku pusing naik daripada arah barat, pintu taubat ditutup. Tak tahu bila, tahun berapa. Panjangnya pintu taubat yang dibuka oleh Allah Ta'ala kepada mereka yang beriman, kecuali yang syirik, yang melantik Tuhan yang lain daripada Allah Ta'ala. Tuhan tak ampun. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Ta'ala tidak mengampun dosa orang yang syirik menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Allah Ta'ala mengampun dosa yang lain daripada itu. Lain pada syirik, nak kata berapa ratus ribu dosa, banyak mana berdosa, Allah Ta'ala ampun. Dengan syarat dia beristighfar dengan ikhlas. Dia istighfar dengan ikhlas, dia tinggal dosa tu, kemudian dia beristighfar. Azam dalam hati tak mau buat dah. Niat dalam hati tak mau buat dah dosa ni. Tiba-tibanya buat pula. Dia buat pula, kelemahan ada pada diri dia. Tuhan buka lagi pintu taubat. Walaupun dia buat pula. Jangan dia niat tu nak buat pula akan datang tu, tak boleh. Dia dah niat tak mau buat dah dengan ikhlas. Jatuh pula, dosa pula. Tuhan buka lagi pintu taubat. Disebut dalam hadis kursi, hamba-Ku mengerjakan dosa. Terjemahan dia. Dia meminta ampun kepada aku. Aku ampunkan dosanya. Tiba-tiba dia buat dosa pula.
buat dosa pula. Kemudian dia menyesal, dia minta ampun pada aku. Dia tahu dia ada Tuhan yang mengampunkan dosanya. Aku ampunkan dosanya. Tiba-tiba dia buat pula, Tuhan kata. Lepas tu dia sesal. Dia boleh sebar. Dia minta ampun dengan aku. Dia tahu ada Tuhan mengampunkan dosa. Aku ampunkan dosanya. Begitulah seterusnya. Sehingga siapa nyawa, siapa kalkom. Disebut dalam hadis kursi. Disebut dalam hadis yang lain. Hamba-Ku datang, kalau dia datang pada aku, sehasta aku datang padanya. Dia datang sehasta selangkah untuk meminta ampun, aku datang padanya langkah yang lebih lagi untuk mengampunkan dosanya. Dia datang kepada aku sepenuh bumi dan langit dosanya. Aku ampun sepenuh langit dan bumi akan dosanya, Tuhan kata. Ini sebut dalam hadis. Tuhan sangat gembira orang yang bertaubat di atas dosanya. Laksana seorang yang musafir di padang pasir dengan untanya yang penuh dengan bekalan. Dia terjatuh daripada unta dia. Dia tengah padang pasir yang tak ada air, tak ada apa. Hilang segala bekalannya. Sayup mata memandang belah kiri kanan, tak tahu nak pergi. Lalu dia pejam mata. Terlena. Dia celik mata, nampak unta dia cokoh ada depan, bekalan dia baik. Lalu dia latuh. Terkejut kerana unta ada depan. Dia kata, oh, ya Allah, ya Tuhanku, aku Tuhanmu, mu hamba aku. Terbalik bercakap. Terlatuh ucapannya. Kerana terlalu gembira. Kerana dalam keadaan yang lapar berlaku. Latuh. Sebut dia pula Tuhan, Tuhan pula hamba dia. Terlalu gembira. Begitu gembira Tuhan terhadap hamba yang minta ampun daripada dosa. Disebut dalam hadis. Dalam banyak kitab Riyadhus Salihin. Bagaimana seorang pembunuh yang membunuh 99 orang. Lalu dia menyesal kerana dia bunuh 99 orang. Berjumpa dengan Tok Lebah. Jumpa dengan Tok Lebah. Rahib. Tanya Tok Lebah. Aku ni bunuh orang, 99 orang. Dia cakap aku je, orang jahat. Aku nak minta ampun kepada Tuhan. Tuhan ampun. Tuhan ampun. Tuhan ampun kat dosa aku. Tok Lebah tu kata, mu jahat dah lalu Tuhan tak ampun. Dia kata Tok Lebah tu pada. Jadi 100. Jadi 100 orang. Lepas tu kita tanya orang alim. Baru kena tanya orang alim. Kita tanya Tok Lebah. Tanya orang alim. Tanya orang alim, adakah Tuhan ampun dengan dosa? Mana kata Tuhan ampun dosamu. Mu istighfar semua tu ampun dosamu. Cuma mu jangan duduk sini lah. Muka orang jahat pergi kat lain. Mu pergi kat lain. Dengan ikhlas dia nak pergi kat lain, nak tinggal kampung dia. Tak mau jadi jahat dah. Siapa tengah jalan mati. Ini sebut dalam hadis. Turun malaikat rahmat, malaikat azab. Berebut malaikat. Malaikat rahmat nak bawa ke syurga, malaikat azab nak bawa ke neraka. Balok. Malaikat rahmat kata dia minta ampun dah. Malaikat azab kata jahat dah lalu. Apa? Balah dua kumpulan malaikat. Lalu Tuhan lantik satu malaikat ukur. Mana dekat? Ukur-ukur dekat dengan negeri yang dia nak pergi untuk membaiki dirinya. Ada kata sedekah je dekat dengan penuh. Lalu dibawa ke syurga dengan rahmat Allah Ta'ala. Ini Allah Ta'ala Maha Pengampun. Dia sebut dalam hadis kursi juga. Ada seorang tu, kawan dia jahat dah lalu. Jahat dah lalu. Dia kata kawan dia mu ahli neraka. Dia kata kawan dia. Dia kata kawan dia mu ahli neraka. Dua-dua ni mati Tuhan panggil. Tuhan panggil. Tanya. Hak yang buat baik kata kawan mu ahli neraka. Tuhan kata, apa urusanmu? Apa urusanmu? Kamu tentukan dia ahli neraka. Tuhan kata. Lalu Tuhan perintah. Hak baik tadi bersumak dalam neraka. Hak yang tertimpa bulan syurga. Jangan kita mudah-mudah. Kerana pintu taubat Allah Ta'ala sangat luas. Jangan kita putus asa bila buat dosa. Tidak boleh. Kalau iman kita ada, bertaubat pada Allah Ta'ala. Kerana maghfirah itu sangat luas. U'iddat lil muttaqin, dia sediakan untuk orang yang bertakwa, yang takut pada Allah Ta'ala. Dia buat dosa, dia takut. Seterusnya sifat-sifat orang yang bertakwa itu, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra,
orang-orang yang membelanjakan hartanya, menyumbangkan hartanya, fisarra pada masa senang, waddarra dan pada masa susah. Masa senang dia belanja harta sebanyak-banyak. Masa susah dia beri sumbangan sekadar susah dia. Walaupun dia susah, tolong juga orang. Dia susah, bantu juga orang. Walaupun RM1, RM2, berapa sen, sekadar kemampuan dia. Walaupun dengan nasihat yang baik. Senang, cara senang. Susah, cara susah. Sama ada susah, sama ada senang, tetap menyumbangkan hartanya. Wal kaziminal ghaiza, dan orang yang menahan kemarahannya. Menahan kemarahan ni payah. Terutamanya kita mampu nak balas, mampu nak bertindak, tetapi kita dapat tahan kemarahan kita. Disebut dalam hadis, laisa syadidu bil sur'ah wa innama syadidu man yamliku nafsahu indal ghadab. Bukan orang yang hebat tu orang yang sepak bertindak dengan tangan dia, pukul orang, kata orang. Bukan orang yang hebat. Wa imma syadidu, orang yang hebat itu ialah orang yang yamliku nafsahu indal ghadab, yang boleh mengawal diri bila dia marah. Ini orang yang hebat. Contohnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita orang yang berhak diampun. Bila Nabi buka Mekah, Fathu Makkah. Mekah dibuka, Islam sudah menang. Puak-puak Mekah jahat, datang ramai-ramai, diminta datang ke masjid, kumpul. Nabi menyampaikan ucapan. Nabi tanya, "Mu tahu tak aku nak buat apa kamu? Mu tahu tak? Mu kenal tak?" Lalu mereka kata, "Akhun karim, ibnu akhin karim." Mula orang yang baik, mula orang puji Nabi. Dulu dia tagur Nabi, dia hentam Nabi, katok Nabi. Nabi kata, "Idhabu wa antumut tulaqa." Pergilah kamu semua dibebaskan. Dibebaskan. Kecuali beberapa orang penjinayah yang sangat berat sangat, Nabi tak maafkan dia. Nabi hukum. Tak sampai 20 orang. Yang 20 orang ni sebahagiannya dihukum. Sebahagian besarnya datang minta maaf dengan Nabi. Nabi maafkan mereka. Antara Ikrimah bin Abu Jahal, anak Abu Jahal, Nabi maafkan dia. Maaf. Jadi sahabat yang setia lepas pada itu. Nabi maaf. Nabi tunjuk contoh. Kita mampu nak bertindak, kita sabar menghadapi ujian. Orang kata kita. Kecuali kesalahan yang tak boleh maaf. Hukum hudud yang disebut dalam Quran. Orang minta maaf hukum hudud sudah cari di mahkamah. Mahkamah dah buat keputusan. Itu tak boleh maaf. Tak boleh. Ada tempat boleh maaf, tempat tak boleh maaf. Kita kena lihat. Wal afina 'anil nas, dan orang yang memaafkan orang. Memaafkan orang. Antaranya hukum qisas. Qisas ni ialah kisah bunuh. Bila bunuh seseorang, hakim buat hukuman jatuh hukum bunuh. Dalam hukum Islam, wali dia boleh mengampunkan. Gugurkan hukum bunuh, tukar dengan diat, bayar diat. Dia nak ampun diat, nak ampun juga. Ini sangat besar pahalanya. Orang bunuh ayah dia, bunuh anak beranak dia, dia wali dia, dia ampun. Dia maafkan. Tak apalah, dia maaf. Pahalanya sangat besar. Memanglah gerang nak kadang-kadang cerita lah bila orang bunuh. Ini, tapi dia boleh maaf. Ada sebut dalam hadis, masuk syurga nanti ada hisab. Ini, tapi benda ni payah, bukan mudah. Benda yang sangat payah, sangat sukar. Tapi berlaku dalam dunia hari ini. Di Arab Saudi, di Iran, beberapa tempat dia jalan hukum kisah ni berlaku. Bila orang bunuh, waris dia maafkan. Ampunkan dia. Ini berlaku. Berlaku begitu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala mengasihi orang-orang yang mengerjakan kebaikan, amal yang baik. Yang tersebut tadi. Kasih. Walladzina idza fa'alu fahishatan. Di antara orang bertakwa itu, walladzina idza fa'alu fahishatan. Dan orang-orang yang mengerjakan maksiat, kejahatan, mengerjakan kemungkaran, dia buat dosa, buat salah, dosa yang sangat besar.
berzina, minum arak, makan riba, macam-macam lagi. Buat kerja yang keji. Aw zalamu anfusahum, yang menzalimi diri mereka sendiri. Dia zalim diri dia sendiri, buat jahat, buat dosa. Zakarullah, dia ingat pada Allah. Fastaghfaru lidunubihim, lalu beristighfar, minta ampun dengan Allah Ta'ala. Minta ampun antara dia dengan Allah Ta'ala. Mengikut hukum syarak, seorang yang buat maksiat jangan cerita ke orang. Jangan cerita ke orang. Tak molek cerita ke orang kita buat maksiat. Ada orang tu dia bangga dia buat maksiat, megah pula, berasa dia hebat. Ini orang tak pakar. Ada orang tu dia malu buat maksiat, tak cerita ke orang. Jangan cerita ke orang. Kecuali tanya orang alim, nak tahu hukum. Ada, tanya orang alim. Hukum macam mana? Itu tak jadi salah. Tanya orang alim. Apa hukumnya dia buat begini-begini, tak jadi salah. Tadi menyebarkan berita jahat dia tak malai. Dia sembunyi. Fastaghfaru lidunubihim. Dia minta ampun dengan Tuhan. Wa man yaghfiru dzunuba illa Allah. Siapakah yang boleh mengampunkan dosa lain daripada Allah? Allah yang Maha Pengampun. Kena percaya. Allah yang Maha Pengampun. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan dia bertegah tak mahu buat dosa lagi. Tak mahu buat apa yang dia buat dulu. Wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka tahu ini dosa, ini salah. Insaf. Dia tegah tak mahu buat lagi. Semua mereka tadi yang disebut tadi, yang dapat tahan kemarahan, yang melanjutkan harta masa senang sudah susah mengampunkan orang, yang bertaubat di atas dosa tadi, ulaika jazaohum, mereka itu balasan mereka ialah maghfiratum min rabbihim, keampunan daripada Tuhan mereka. Tuhan ampunkan dosa-dosa mereka semua. Dengan sebab sedekah Tuhan ampunkan dosa. Sumbangan Tuhan ampunkan dosa. Dengan sebab maafkan orang Tuhan ampunkan dosa. Dengan sebab tahan marah Tuhan ampunkan dosa. Dengan sebab istighfar Tuhan ampunkan dosa. Wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar, dan Tuhan beri pada mereka syurga-syurga. Di hari kiamat boleh masuk syurga dengan keampunan dosa itu. Syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, kekal dalam syurga. Kekal dalam syurga. Disebut dalam hadis, kita sebut acak dah. Hadis ni disebut bagaimana seorang hamba Allah yang dibawa pada suratan aman, yang jahat sayup mata memandang. Panjangnya senara dosa dia ni, sayup mata memandang, tak ada baik langsung. Sadar dia, tak nak buat. Tuhan tanya, betul kamu buat dosa ni? Dia kata betul. Ya Tuhanku, saya buat dosa ni. Ke malaikat salah tulis. Takut malaikat aku buatnya hanya kamu. Tidak, ya Tuhanku, saya buat sungguh dosa ni. Saya buat dosa ni, wahai Tuhanku. Saya buat. Dia mengaku. Tuhan kata, mengingat ada benda yang membuat benda hak baik. Lalu bawa satu surat yang kecil je, yang tulis La ilaha illallah. Itu aja, La ilaha illallah. Dia percaya pada Tuhan. Tuhan kata, mu ambil ni, pergi timbang dengan amal hak jahatmu tu. Dia kata, nak buat apalah, surat kecil ni, nak tolong saya macam mana, dosa sayup macam mandang. Surat kecil Allah ni, nak timbang macam mana? Tuhan kata, pergi timbang. Timbang, letak dari Allah tu, terus naik dia punya neraca timbangan itu. Berat dari Allah ni, jadi ringan dosa dia buat itu. Tuhan kata masuk syurga dia. Ini keampunan Allah sangat luas. Kita kena sedar. Tuhan janjikan syurga. Wa ni'ma ajrul amilin. Sebaik-baik ganjaran bagi mereka yang beramal. Beramal dengan iman, amal yang saleh. Tuhan beri sebaik-baik ganjaran. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس
وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. Maksudnya Al-Quran ini ialah penerangan kepada seluruh umat manusia dan petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Dan janganlah kamu merasa lemah dalam perjuangan mempertahankan dan menegakkan Islam. Dan jangan kamu berduka cita terhadap apa yang akan menimpa kamu. Padahal kamulah orang-orang yang tertinggi mengatasi musuh dengan mencapai kemenangan. Jika kamu orang-orang yang sungguh-sungguh beriman. Jika kamu dalam peperangan Uhud mendapat luka tercedera, maka sesungguhnya kaum musyrik yang mencerobohi kamu itu telah pun tercedera juga dan mendapat luka yang sama dalam peperangan Badar. Dan demikian itulah keadaan hari-hari dunia ini dengan peristiwa-peristiwa kemenangan atau kekalahan. Kami gilirkan dia antara sesama manusia supaya menjadi pengajaran dan supaya nyata apa yang diketahui Allah tentang orang-orang yang tetap beriman dan yang sebaliknya. Dan juga supaya Allah menjadikan sebahagian di antara kamu orang-orang yang mati syahid. Dan ingatlah Allah tiada suka pada orang-orang yang zalim. Dan juga supaya Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa-dosa mereka dan membinasakan orang-orang yang kafir. Adakah kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum lagi nyata pada Allah wujudnya orang-orang yang berjihad, yang berjuang dengan bersungguh-sungguh di antara kamu, dan belum lagi nyata wujudnya orang-orang yang sabar, yang tabah dan cekal hati dalam perjuangan. Dan sesungguhnya kamu telah mengharapkan mati syahid dalam perang Sabil. Sebelum kamu menghadapinya, maka sesungguhnya kamu sekarang telah pun menyaksikannya. Dan kamu sedang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Balik pada cerita peperangan Uhud yang berlaku, yang disebut sebelum ini peperangan yang menguji orang-orang yang beriman. Setelah mereka menang dalam perang Badar dengan kemenangan pertolongan Allah, kali ini Allah mendidik mereka dengan dipukul dalam perang Uhud apabila mereka tidak ikut arahan Nabi SAW mengawal bukit yang penting, yang strategik yang dikawal. Musuh menyerang dari belakang dan mengepung mereka sehingga 70 orang gugur syahid. Kebanyakannya cedera termasuk batang tubuh Nabi SAW. Berdarah jasad Nabi dan sahabat-sahabat yang lain. Mereka dapat mengawal keadaan musuh berundur balik. Tetapi mereka sangat sedih dengan peristiwa Uhud kerana gugur 70 orang syahid dan semua dapat luka. Mengapa jadi begini? Padahal kita ni menegakkan Islam, memperjuangkan agama Allah. Pasal apa jadi begini? Timbul soalan-soalan. Anna hadha qul huwa min indi anfusikum. Disebut dalam ayat yang lain. Mengapa jadi begini? Ini dari diri kamu sendiri, Tuhan kata. Allah Ta'ala turunkan ayat yang kita baca ini untuk menghibur mereka. Hadha bayanul linnas
wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Qad khalat min qablikum, telah berlalu sebelum kamu, sunanun, perjalanan-perjalanan kehidupan dunia. Fasiru fil ardi, berjalan di muka bumi, lihat. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin, apakah akibat yang menimpa orang-orang yang membohongi Rasul-Rasul. Tuhan sebut kisah dalam Quran. Nabi Nuh alaihi salam berjuang selama 950 tahun. 950 tahun Nabi Nuh. Dalam keadaan dizalimi, dipukul, dibelasah pengikut-pengikut yang lemah. Akhirnya apa jadi? Allah Ta'ala tenggelamkan mereka yang lawan Nabi Nuh selepas 950 tahun. Akhirnya itu berlaku. Inilah dunia. Kena sedar. Hidup dunia ni sikit je. Dalam kubur lama lagi. Akhirat selama-lama je. Tuhan jadikan begitu. Qad khalat min qablikum sunanun, telah terdahulu sebelum kamu perjalanan umat-umat zaman dahulu. Fasiru fil ardi, berjalan di muka bumi. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Sila lihat apa akibat yang menimpa orang-orang kafir yang menentang Islam pada akhirnya. Kaum Nabi Saleh dibinasakan dengan satu tempik saja. Habis kat nak. Rumah-rumah batu yang dipahat pada bukit tak boleh melindungi mereka. Kaum Ad yang lawan Nabi Hud mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi, kota-kota yang hebat. Tubuh mereka yang rarah perkasa. Dengan tiupan angin mereka dihapuskan oleh Allah. Ini ada kenyataan. Tanda-tanda masih ada sampai sekarang. Namrud dan bala tenteranya yang melawan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dihalau. Namrud dibinasakan dengan tentera nyamuk saja. Ini kekuasaan Allah Ta'ala. Sila kamu tengok apa akibat yang menimpa mereka yang melawan Rasul-Rasul. Hadza bayanul linnas. Ini satu pengumuman, satu kenyataan untuk seluruh manusia. Seluruh manusia supaya melihat, menyaksikan secara umumnya, sedar dan insaf akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sila lihat, wa hudan, dan petunjuk, wa mau'izatun, pengajaran, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Semua yang berlaku di zaman dahulu itu petunjuk kepada orang yang beriman. Petunjuk pada orang yang bertakwa, pengajaran pada yang bertakwa pada Allah Ta'ala. Wala tahinu wala tahzanu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wala tahinu, jangan kamu berasa hina. Tuhan kata. Wala tahzanu, jangan kamu bersedih. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Padahal kamu adalah paling tinggi kalau kamu adalah orang-orang yang beriman. Kalau kamu beriman sungguh, kamu kena sedar kamulah yang paling mulia sekali. Walaupun tengok ni kamu paling miskin, paling susah, tertindas, nak cari makan payah. Wa antumul a'launa, kamu adalah paling tinggi. Kita diajar tiap-tiap semayang Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Siapa yang lebih besar pada Allah Ta'ala? Tapi semayang tak khusyuk, tak berasa apa dah. Bila semayang tu khusyuk, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Semua yang lawan Islam ni kecil saja di hadapan kekuasaan Allah Ta'ala. Kalau kamu dengan Allah Ta'ala, wa antumul a'launa, kamu paling tinggi sekali. Walaupun kamu ditindah, dibelasah, ditenyeh, diligan, duduk di bawah, ditekan, dipijak. Wa antumul a'launa, kamu adalah paling tinggi. In kuntum mu'minin, jika sekiranya kamu benar-benar beriman kepada Allah, kamu percaya pada Islam. Kalau percaya pada Islam, kamu ni mulia, kamu ni besar. Oleh kerana itulah Sa'ad bin Abi Waqqas atau orang Arab yang beriman, ilmu tak ada, berunding dengan Rustam, pengenalan tentera Parsi.
atau Rubai bin Amir, atau macam-macam sahabat lagi, 3 hari. Di antaranya orang Badui, tapi iman dia kuat. Berdepan pengelima Parsi, kuasa besar dunia, masuk dalam khemah yang dihias dengan pemadani yang tebal, di mana Rubai masuk bawa tombak, mata tok lagi bawah, mata tok di bawah, tikam pemadani hak lawa tu. Pemadani di depan Rustam pengelima Parsi. Tapi mereka tak boleh buat apa, ini utusan. Kalau mu orang ni orang Arab, miskin, tak agak kami sanggup atau batuan kamu nak makanan tiap-tiap tahun kamu boleh atur. Orang Arab hidup pada pasal susah. Tak apa, kami sanggup atur kepadamu. Rumi kata Allahu ta'asana linukhrija man syaa min ibadatil ibad ila ibadatillah wa min jawril adyan ila adlil Islam. Allah Ta'ala hantar kami yang mari di sini untuk mengajak kamu daripada memperhambakan diri kepada sama-sama makhluk kepada memperhambakan diri kepada Allah, daripada kezaliman berbagai-bagai agama dan ajaran kepada Islam yang adil. Ini tujuan kami. Bukan nak ambil beras, nak ambil gandum, nak ambil tidak. Kamu ikut Islam saja. Pergi dengan izzah, dengan rasa mulia dengan Islam. Baju bertapung. Baju bertapung pergi. Masa itu Islam dalam keadaan miskin. Tapi tak rasa malu berdepan dengan puak-puak yang beruniform, dengan segala pingat, segala apa kebesaran, pergi dengan iman yang kuat. Wa antumul a'launa, kamu adalah paling tinggi, in kuntum mu'minin, kalau kamu adalah orang yang beriman. Tuhan beritahu kepada Nabi dan sahabat yang sedih dalam perang Uhud. Kamu kena sedar, kamu ni mulia. Kamu ni mulia dengan Islam walaupun merasa kalah. Tuhan beri ajar kalah sikit. In yamsaskum qurhun faqad massal qauma qurhum mithluh. Jika sekiranya kamu disentuh oleh luka dalam perang ini, Muhammad SAW luka barah, pipi berdarah, belum orang dengan darah, sahabat-sahabat berdarah, ada yang luka dan terus mati syahid. Faqad massal qauma qarhum mithluh, sesungguhnya kaum yang lawan kamu mengalami luka sepertinya. Dalam perang Badar mereka dibunuh selama 70 orang. Selama 70 orang perang Badar. Sekarang ni giliranmu mati 70 orang pula. Dalam perang Badar mereka luka. Sekarang ni giliranmu luka pula. Wa tilkal ayyamu nudawuduha bainas. Itulah hari-hari yang Allah jadikan silih berganti di kalangan manusia. Allah jadikan hari silih berganti. Laut ada pasang surut, sungai ada pasang surut, ada kemarau ada banjir. Supaya apabila mari air pasang, habis segala Melaka. Surut, sapu habis segala-galanya. Sapu. Segala sapu-sapu. Sapu-sapu duduk atas darat. Mari pasang, terik, sapu balik. Sehingga patah jadi bersih. Itulah hari yang silih berganti bermanusia. Tuhan jadikan ada hari menang, ada hari kalah. Ada hari kuat, ada hari lemah. Ini peraturan alam yang Tuhan jadikan. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ, supaya Allah membuktikan apa yang ada dalam ilmunya. Orang yang beriman kalangan kamu, dan dia pilih kalangan kamu ada yang mati syahid. Yang mati di medan perang terus masuk syurga. Ada kalangan kamu yang mati di medan perang terus masuk syurga. Tuhan janji begitu. Kamu tak nampak, dia ada dalam syurga sekarang. Ada kalangan kamu yang masih hidup, tapi terus beriman. Wallahu la yuhibbuz zalimin. Allah Ta'ala tidak mengasihi orang-orang yang zalim. Percayalah, Allah Ta'ala tak kasih pada orang yang zalim. Allah Ta'ala kasih kamu. Walaupun meluka, kamu cedera, kamu sakit, kamu mati, dengan iman yang ada Allah Ta'ala kasih pada kamu. وَلِيَمَحِصَّ الَّذِينَ آمَنُوا, supaya membersihkan orang-orang yang beriman. Orang yang beriman dibersihkan dosa-dosa mereka.
Dengan sebab mereka menerima kesusahan, dibersihkan dosa-dosa mereka. Dosa mereka dibersih oleh Allah Ta'ala, disucikan oleh Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala bezakan mereka dengan orang munafik. Yang beriman tu ada, yang munafik lari. Bila berlaku demikian. Kalau menang sama, orang munafik duduk depan sekali. Bila menang, orang munafik di depan sekali, saya lah kuat sekali. Saya lah semua sekalinya. Maka dipukul. Bila dipukul ni, orang munafik tu lari. Ini. Tujuan Allah Ta'ala nak bersih. Supaya yang munafik, yang berdosa diampun, yang munafik diundurkan. Wa yamhaqal kafirin, dan membinasakan orang-orang yang kafir akan dibinasakan pada akhirnya. Pada akhirnya orang kafir mesti dibinasakan. Orang Islam tak binasa. Kalau mati tak sempat dengan kemenangan, mati masuk surga. Mati dengan kemenangan, mati dengan keadilan Islam. Lepas tu masuk surga. Syaratnya mati dalam iman. Terus yang kafir dibinasakan oleh Allah. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Tuhan tanya. Adakah kamu mengira kamu boleh masuk syurga? Dengan percuma? Dengan mudah? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sedangkan belum terbukti kepada Allah yang ada dalam ilmunya orang yang benar-benar berjihad menegakkan agama Allah dan orang yang bersabar menghadapi ujian. Ayat ini diulang acak kali dalam Quran dengan usul yang berbeza. Ada penonton, ada dengan uslub yang lain menunjukkan orang yang beriman diuji oleh Allah Ta'ala. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathum ba'sa wad-dara wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Adakah kamu mengira kamu boleh masuk syurga Tuhan? Padahal kamu belum diuji sebagaimana diuji umat zaman dahulu. Mereka digoncang dengan sehebat-hebatnya. Sehingga orang yang beriman dan Rasul yang ada bersama tanya bila lagi nak menang ni? Bila lagi nak menang? Bila lagi nak berjaya? Pertolongan Allah hampir akan tiba masanya. Itu ayat. Ada ayat pula. Hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia menyangka bahawa mereka sudah cukup, saya ni Islam dah, beriman dah? Pada mereka tak diuji oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala uji umat zaman dulu. Ternyata mereka yang benar, ternyata mereka yang bohong. Ada ayat lain, Suratul Ankabut. Maksudnya sama saja. Tengok surat yang lain. Allah Ta'ala nak uji untuk beza yang berjihad, yang sabar. Walaqad kuntum tamannawna al-maut faqad ra'aytumuh wa antum tanzurun. Sesungguhnya Tuhan kata, aku tahu kamu bercita-cita untuk mati syahid di medan perjuangan untuk mendapatkan janji Allah. Dalam hati kamu ni ada yang cita-cita nak mati dalam perjuangan Islam. Tuhan kata, faqad ra'aytumuh, kamu lihat, kamu tengok sendiri sekarang ada yang masih syahid kerana kamu yang dicincang, yang dihentam habis-habisan. Wa antum tanzurun, kamu lihat dengan mata ke mata kamu sendiri sekarang. Allah Ta'ala pilih. Tujuan Allah Ta'ala pilih. Ada yang mati, ada yang cedera. Kemenangan akan berlaku. Jangan kamu sedih, jangan kamu duka cita. Ini adalah peraturan Allah yang dibuat begitu untuk melakukan penapisan di kalangan manusia. Wallahu a'lam.